Orang munafik ini berada di neraka yang paling bawah sekali, dan kamu tak akan dapat siapa yang boleh menolong mereka ini. Dan kita kena serius betul-betul. Dan peringkat kita sekarang ni memang telah dikenal pasti, terlalu ramai orang munafik. Ya tuan-tuan sekalian, sifat munafik ni disebutkan dalam hadis ada 3 atau 4 sifat popular, iaitu apabila dia ni berjanji, dia mungkit janji. Apabila dia cakap, dia bohong. Apabila dia beri amanah, dia mengkhianati amanah itu, tolak. Kemudian dia apabila dia bertengkar, berlebihan. Itu keempat-empat. Siapa yang ada keempat-empat tu, dia munafik tulen. Ada salah satu pun dia telah dikira mempunyai sifat-sifat munafik. Sifat munafik ni saya yakin banyak berada di kalangan orang Islam. Saya yakin. Kita tak rasa serius cakap bohong, tak beramanah, tak bertanggungjawab. Bila bertengkar, berlebihan macam sekarang ni, kita tak terasa apa. Tapi tuan-tuan sedar atau tidak, Tuhan samakan orang munafik tadi dengan orang kafir. Ni yang saya nak fikir ni. Tuhan samakan. Inna Allaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir tadi kesemuanya dalam neraka Jahannam. Bahkan dalam ayat tertentu, orang munafik ini berada di neraka yang paling bawah sekali. Innal munafiqina kanu fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ini berada di neraka yang paling bawah. Kita tak terasa serius apa sifat-sifat itu ada pada orang Islam banyak sekarang, di orang Melayu termasuk. Kita terasa orang kafir yang paling bahaya. Tapi Tuhan samakan orang munafik dengan orang kafir. Bahkan orang munafik ini berada di neraka yang paling bawah sekali. Itu tuan-tuan sekalian yang paling menyedihkan, yang kita kena sedar betul-betul. Innal munafiqina kanu fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Dan kamu orang munafik ini berada di neraka yang paling bawah sekali, dan kamu tak akan dapat siapa yang boleh menolong mereka ini. Dan kita kena serius betul-betul. Dan peringkat kita sekarang ni memang telah dikenal pasti, terlalu ramai orang munafik. Tak kira lah saya tak nak sebut secara detail nanti, sensitivitinya tinggi, tapi itu yang berlaku. Kemudian Tuhan sebut lagi, orang Islam pun kalau masih bersikap dengan sifat munafik, sifat-sifat riak dan takabur, berbahaya keadaannya. Dia sebut waktu dia bagi derma pun, kalau niat nak menunjuk pada orang, tak tuan, yang benar tu berbahaya. Sebab sifat syirik ini atau sifat riak ini tuan-tuan sekalian, termasuk dalam tauhid ialah syirik khafi, syirik tersembunyi. Tuhan sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Tuan-tuan balik rujuklah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan sekali-kali kamu merosakkan sedekah kamu dengan ungkit-mengungkit dan menyebut dan menyakiti orang lain. Ungkit-mengungkit ni dia suka ungkit apa pemberian dia atau menyakiti orang lain. Kallazina yunfiqu ma lahu ria'an nas, iaitu seperti mana orang-orang yang membelanjakan hartanya sekadar nak menunjuk kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, bukan kerana dia beriman dengan Allah. Bermakna dia bagi sedekah, bagi derma itu sekadar nak menunjuk pada manusia, bukan kerana dia beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sifat orang mukmin yang boleh menjadi munafik. Islam. Dan semua yang saya buat itu ialah saya berasaskan ayat Quran dan hadis, bukan hanya pendapat peribadi tentang kedudukan kita. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, jadikanlah Islam itu sebagai cara hidup kita, bermakna ke semua apa yang kita lakukan, apa yang kita fikirkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita buat, apa yang kita cakap, mesti berasaskan kepada Islam. Itu bagaimana Islam itu is the way of life. Kalau tidak, Islam di mulut tapi di perbuatan tak nampak Islam, perangai tak nampak Islam, akhlak tak nampak Islam. Terlalu banyak sekarang ini. Islam berada di masjid nampak Islam, berada di surau nampak Islam, tapi bila berada di pentas penceramah, ceramah politik lebih-lebih lagi,